Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan sekelas saya. Nama saya Nafi Arzuddin bin Zaidi. Nombor matrik saya adalah 23 DBT 18F 2027. Pada hari ini saya akan membentangkan perbentangan yang bertajuk peranan penyiaran Islam untuk menangani ancaman terorisme dan Islamofobia. Dan ini adalah rakan-rakan saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Juliana binti Muhammad Amin dan nombor matrik saya adalah 23 DBT 18F 2015. Assalamualaikum, nama saya Nazatun Naili binti Razali. Assalamualaikum, hai, nama saya Nur Lahitul Syafiqah binti Zaini, nombor matrik DBT 2008. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Madam Noriah Nawi dan rakan sekelas saya. Saya Bani Sri, nombor matrik 2318F 2001. So, yang pertama sekali, apakah maksud terorisme? Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeza dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk kepada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkala merupakan warga sipil. Next, apakah maksud Islamofobia? Islamofobia ialah kebencian terhadap agama yang turut menggabungkan kebencian kaum, prejudis, diskriminasi dan stereotip. Islamofobia juga mempunyai beberapa istilah lain seperti Muslim radicalization, anti-Muslim hate crime, anti-Islamic phenomena, xenophobia dan religiously based hate crime. Tetapi istilah Islamofobia juga lebih popular dan terus digunakan secara meluas di media masa elektronik dan media masa cetak sehingga hari ini. Islamofobia bukan satu isu yang baru. Pada insiden keganasan yang berlaku di dalam dan di luar negara seringkala dikaitkan dengan umat Islam walaupun hakikatnya ianya dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Istilah Islamofobia semakin menjadi popular akibat kejadian keganasan yang berlaku. Yang pertama sekali, peristiwa keruntuhan Menara Pusat Perdagangan Dunia di New York pada 11 September 2001. Merupakan satu insiden terbesar dan pencetus utama yang telah mencetuskan fenomena Islamofobia ini. Peristiwa tersebut telah mengorbankan anggaran 2,996 nyawa, diikuti oleh kejadian pembunuhan itu di Madrid pada 11 Mac 2004. Kira-kiranya 191 orang dan pengeboman di London pada 7 Julai 2005 yang meragut 52 nyawa. Setiap insiden keganasan ini yang dilakukan oleh pengganas sering dianggap sebagai perbuatan orang Muslim. Hal ini menyebabkan nama Islam jatuh dan memburukkan lagi imej Islam di mata masyarakat dunia. Ditambah pula dengan kejadian pembunuhan di Paris baru-baru ini yang telah mengorbankan nyawa selebih 120 orang yang telah memburukkan lagi keadaan Islamofobia. Peristiwa tersebut telah memberikan kesempatan kepada masyarakat dunia terutamanya musuh Islam untuk terus memberikan penggambaran buruk terhadap Islam. Seterusnya, jatuhkan nama agama Islam. Secara umumnya, Islamofobia ini merujuk kepada fobia terhadap Islam sama ada pada pengangutnya, ajarannya, budayanya dan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Hakikatnya, Islamofobia ini berlaku disebabkan oleh salah faham segelintir manusia yang tidak kira sama ada beragama Islam maupun tidak beragama Islam terhadap agama Islam itu sendiri. Terima kasih. Saya akan sambung tentang peranan penyiaran Islam dalam menangani isu Islamofobia dan terorisme. Peranan penyiaran Islam dalam menangani isu ini ialah perlakuan dan tindakan umat Islam itu sendiri adalah cerminan kepada Islam. So,
ianya menjadi satu tanggungjawab bagi setiap umat Islam dalam untuk mempamerkan keindahan agamanya tersendiri dalam setiap perbuatan dan pertuturan dalam memperbetulkan persepsi negatif terhadap Islam. Selain itu, dengan mengadakan program pendidikan yang berteraskan tentang proses membina kefahaman tentang Islam terhadap masyarakat bukan Islam dan Muslim. Dengan mengadakan program ini dapat memberi kesedaran mengenai Islamofobia dan perlu diserapkan di dalam silibus pendidikan supaya Islam boleh menonjolkan ajaran Islam itu sendiri dengan adil. Pada masa yang sama, program ini dapat memberi kesedaran dan kefahaman mengenai Islamofobia dengan menyebarkan ceramah di surau atau di masjid kepada individu dan masyarakat. Seterusnya, dengan menggunakan media, penggunaan media akan memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat untuk mendidik masyarakat dengan memberi maklumat yang betul mengenai Islam melalui radio, televisyen dan surat khabar. Peranan media juga dapat mewujudkan pandangan masyarakat terhadap Islam dengan lebih dekat dan terperinci. Dengan media yang digunakan, pasti akan dapat memberikan kesan yang positif serta dapat menangani isu Islamofobia dan terorisme ini. Dengan ini, peranan umat Islam untuk menangani isu ini amat penting dan harus jadikan usaha bersama agar keutuhan umat Islam menjadi simbol kekuatan dan kebenaran Islam. Itu saja dari saya. Kita akan pergi kepada saudara Nafizuddin untuk keterangan selebihnya mengenai faktor-faktor penularan Islamofobia. Okey, kembali kepada saya. So, saya akan menerangkan faktor-faktor penularan Islamofobia. Salah satu penyebab besar kenapa Islamofobia ni menular adalah sosial, ataupun antara punca utama mengapa Islamofobia berkembang di barat adalah berkaitan dengan media. So, media yang kita cakap ni adalah social media selalunya. Social media yang kita maksudkan adalah seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Snapchat dan macam-macam lagi lah. So, zaman sekarang, zaman teknologi yang sangat berkembang, sangat maju, semua orang pakai social media. Semua orang ada social media. Tapi adakah social media itu bagus? Dia bagus kalau digunakan dengan cara yang betul. Kalau cara yang salah, dia akan menyebabkan orang memberi informasi yang salah. Informasi yang salah, kalau dalam bab ni, informasi yang salah terhadap orang Islam yang menyebabkan orang tu menjadi Islamofobia. Selain itu, pemimpin dan dasar negara yang menyokong ideologi anti-migran dan ketuhanan kulit putih. So basically pemimpin yang menyebabkan orang anak buah dia percaya membuatkan anak buah dia menjadi Islamofobia. Kita bagi contoh pemimpin Amerika yang memerangi orang Islam terutamanya di Afghanistan, Pakistan, Palestin dan banyak lagi. Kebanyakan negara orang Islam lah. So bila masyarakat nampak pemimpin kita pemimpin kita memerintahkan kita untuk memerangi orang Islam di negara-negara tu, so masyarakat dia akan fikir, sebab kita perang, kenapa kita perang orang Islam? Sebab orang Islam ni jahat, sebab orang Islam ni terorisme. So bila dia nampak orang jalan-jalan, dekat Amerika tu, nampak orang Islam, nampak yang pakai kopiah lah, yang pakai jubah lah, yang pakai tudung lah, diorang akan cakap, ni terorisme, ni orang buat jahat, ni bunuh orang ni kan. So diorang akan dapat ideologi yang macam tu. Yes, sebab pemimpin lah. Pemimpin sangat memberi impak yang besar. Salah satu kenapa diorang jadi macam tu adalah, kenapa diorang jadi Islamofobia adalah kurang ilmu pengetahuan dan pendedahan terhadap orang Islam ataupun Islam tu sendirilah. So kurang pengetahuan tentang Islam. So apa yang diorang tahu, sebab diorang tak tahu kan, diorang tak tahu Islam tu apa,
Diorang tahu daripada orang luar je. Sebab itulah diorang jadi Islamofobia. And diorang tidak didedahkan dengan orang Islam. Ataupun sebenarnya tak ada kawan Islam, tak ada kenalan Islam, orang Islam. So diorang tak tahulah orang Islam ni baik. Yang diorang tahu orang Islam ni jahat. Itu pun daripada mana? Social media, daripada orang luar yang bukan orang Islam. So sebab itulah diorang jadi macam tu, kurang pendedahan. Salah satu dan selain itu juga remaja-remaja yang berdarah muda ini suka membuat prank ataupun buat konten untuk media sosial lah kan. So diorang akan buat prank yang paling prank untuk letupan. So diorang dah lah orang takut dengan orang Islam, lepas tu dia buat prank macam tu lagi. Lagilah orang takut. Yes. So kita untuk memahami dengan lebih jelas, kita akan saksikan video yang saya sudah sediakan. Silakan. The future of YouTube will be IRL streaming. Attention. Is this where you're supposed to be? I think so. C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. What's this? Wait, what's going on? On the ground, don't make any sudden movements. Okay, I'm recording, bro. If you're gonna shoot me, That's fine. what are you doing, bro? Put the gun down. Put the gun down. What are you doing, bro? What are you doing, bro? Now, if he's convicted, Haraz could face up to 10 years in prison and up to a $20,000 fine. I've done very little, but I hope. Kita sambung kepada komitmen media dan pekerjaan memerangi Islamofobia. So apakah komitmen media ataupun komitmen kita sendiri untuk memerangi Islamofobia? Dari segi media, menerbitkan program dan rancangan termasuk dokumentari mengenai realiti Islamofobia berdasarkan fakta yang sahih. So apa yang kita nak cakap kat sini, bagilah fakta yang sahih, jangan bagi fakta yang tak sahih. Bagi fakta yang betul lah tentang Islam tu sendiri. So seperti virus COVID-19 yang kita tengah alami sekarang ni, selain virus COVID-19 tu sendiri, virus yang paling berbahaya adalah virus menyebarkan informasi yang salah, menyebabkan orang lain panik. Yes. So kalau kita menyebarkan informasi yang salah, lagi-lagi di media, kerana media ni sangat berkembang, dia akan menyebabkan orang lain menjadi Islamofobia ataupun takut terhadap orang Islam. Selain itu, membina kefahaman. Dari aspek membina kefahaman ini adalah kita perlulah menyebarkan tentang Islamofobia dan menyerapkan topik ini ke dalam silibus di sekolah. So di sekolah perlulah menyebarkan ajaran Islam, ataupun bukan menyebarkan ajaran Islam lah, menyebarkan maklumat tentang agama Islam dengan benar dan sahih di sekolah, di buku teks. Selain itu, meningkatkan kerjasama dengan pihak berkuasa, badan bukan kerajaan dan pertubuhan antarabangsa. Meningkatkan kerjasama dengan pihak berkuasa di sini sebenarnya cakap polis lah. So bayangkan kalau ada orang yang ada simptom Islamofobia, yang takut dengan orang Islam, dia akan nampak orang Islam yang pakai jubah, yang pakai beg. So sebab itu akan menyebabkan itu adalah image orang Islam kan, pakai jubah. So dia akan call polis, and then polis akan datang, and then polis akan tangkap orang tu. Orang tu cakap, what the hell? Orang cakap akan, apa ni? Kenapa tangkap saya kan? So orang tu tak bersalah tapi kena tangkap. Sebab apa? Sebab polis tidak ditanami dengan perkara-perkara Islamofobia ni lah. Selain itu, kerjasama dengan antara pertubuhan antarabangsa juga sangat perlu, kerana ini untuk membasmi ataupun untuk membasmi lah ideologi Islamofobia itu sendiri.
Sekian, terima kasih. Terima kasih Wani, Naili dan Rafi. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Layatul Syafiqah binti Zaini, nombor metrik DBT 2008. Saya akan meneruskan pembentangan tentang tajuk terorisme dan Islamofobia dari segi aspek isu dan cabaran isu di dalam dan luar negara. Kita pergi kepada aspek yang pertama, iaitu isu dan cabaran mengenai terorisme secara umum. Kebelakangan ini terlalu banyak ideologi yang ciri-cirinya berbentuk fahaman keras dan radikal ataupun ekstrim, bahkan berpotensi mempengaruhi masyarakat kepada tindakan yang melampaui batas. Isu berbangkit apabila terdapat sebilangan masyarakat dunia luar, terutamanya Barat, melabelkan kelompok Muslim sebagai pengganas dengan gelaran teroris, ekstremis maupun radikalis. Penyebaran Islam menghadapi cabaran yang berat apabila pihak media Barat itu sendiri banyak menyiarkan dan mendedahkan tentang kejadian keganasan yang berlaku di seluruh dunia dan menuding jari terhadap golongan Muslim sebagai pelakunya. Ini ditambah apabila mereka mengeluarkan pernyataan bahawa golongan terorisme ini adalah golongan pelampau agama. Dan sekali lagi secara halus mereka menuduh golongan Muslim sebagai pelaku. Islamofobia tidak jauh terkait juga dengan isu terorisme itu tadi. Terdapat banyak insiden keganasan yang berlaku di seluruh dunia seringkali dikaitkan dengan umat Islam. Pada kenyataannya dan pada faktanya, ia juga dilakukan oleh pengadut agama lain. Beberapa contoh insiden keganasan. Contohnya peristiwa 11 September 2001 yang mengorbankan 2,996 nyawa, diikuti pengeboman di Madrid pada 11 Mac 2004 yang mengorbankan 191 nyawa yang dilakukan oleh pengganas dan disyaki sekali lagi oleh golongan Muslim. Ini telah merosakkan imej Islam di mata dunia. Seiring dengan perkembangan negatif itu, istilah Islamofobia itu menjadi semakin populer dan ini menunjukkan lagi persepsi masyarakat terhadap umat Islam dan intipati ajaran agama Islam itu sendiri. Sebagai negara majoriti Islam, kita tidak terlepas dari isu terorisme dan Islamofobia. Saya akan membincangkan dan menerangkan kajian saya tentang terorisme yang berlaku di Malaysia. Kurangnya insiden keganasan oleh pengganas di Malaysia tidak mengurangkan kebimbangan ke masyarakat apabila golongan pengganas itu sendiri menyebarkan ideologi mereka melalui sistem sosial media Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Dan ini terbukti terdapat sebilangan dan segelintir golongan belia kita, terutama pelajar di IPT yang terpengaruh dan telah menyertai kumpulan pengganas ini yang paling popular di seluruh dunia itu golongan pengganas Daesh. Hasil risikan polis mendapati bahawa pihak pengganas ini menggunakan dan menerapkan nilai-nilai palsu tentang jihad, iaitu perjuangan, dan terdapat segelintir dan golongan belia yang mempunyai masalah peribadi, fahaman tentang agama, terhasut dengan ideologi mereka. Isu Islamofobia di Malaysia, hasil dan kesan negatif daripada tudingan-tudingan yang dilakukan pihak-pihak Islam dan masyarakat di seluruh dunia, lahirlah istilah Islamofobia. Dan di Malaysia sendiri tidak terlepas dari isu ini apabila terbukti bila segelintir pihak termasuk pemimpin agama lain tidak bersetuju dan menghalang pelaksanaan hukum hudud. Mereka juga menghina ajaran agama Islam dan menganggap ajaran agama Islam itu terlalu bodoh, kuno dan sebagainya. Tidak berhenti di situ, terdapat juga beberapa akhbar berita harian di Malaysia mengganggu sensitiviti umat Islam apabila mereka memaparkan gambar masakan babi di drama dan di lights pada akhbar The Star. Juga terdapat lukisan-lukisan yang mengganggu sentimen umat Islam di media sosial, Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya.
membincangkan tentang isu terorisme dan Islamofobia di luar negara Malaysia terlalu banyak, dan di sini saya ingin merangkumi dua sahaja yang dua-dua ini terdapat terorisme dan Islamofobia, isu terorisme dan Islamofobia, iaitu penyerangan di Perancis, Cotonis, dan isu puak Uyghur di China. Isu pertama, isu puak Uyghur di China. Sebelum saya masuk pada isu penindasan terhadap puak Uyghur itu, saya ada satu peristiwa yang ingin diceritakan, iaitu peristiwa 5 Julai 2009, peristiwa paling hitam bagi daerah Xinjiang. Ratusan pelampau agama Uyghur menyerang kota Urumqi yang didiami oleh majoriti orang-orang Han dan menyebabkan 197 maut dan sekitar 1,700 yang cedera. Di sini kita dapat jelas bahawa fahaman dan ideologi keganasan bukan sahaja menyerang negara Malaysia, juga menyerang negara-negara seperti minoriti Islam seperti China. Terusnya saya akan membincangkan tentang penindasan terhadap puak Uyghur yang telah berlaku pada tahun kebelakangan di kamp pelarian di China. Di sini dinyatakan bahawa penindasan terhadap kaum masyarakat Uyghur di kamp pelarian itu sangat tidak berperi kemanusiaan, di mana mereka memadurkan wanita Muslim, menjadikan belia-belia Muslim itu sebagai buruh paksa, dan terdapat golongan yang membuat andaian hal ini terjadi. Penindasan yang terjadi adalah kerana tercetusnya Islamofobia di kalangan masyarakat Cina di kawasan tersebut kerana peristiwa keganasan 2009 di Xinjiang, China yang disebabkan oleh golongan pelampau agama. Tapi di sini saya rasa golongan peristiwa itu dilakukan oleh orang yang pelampau agama, dan masyarakat yang ditindas itu belum tentu lagi adalah masyarakat yang terlibat dan pelaku-pelaku peristiwa keganasan pada 2009 tersebut. Isu kedua, isu di Perancis. Kejadian pertama merupakan kejadian pemenggalan seorang guru yang merupakan guru di sebuah sekolah di Perancis, dipenggal kerana telah menunjukkan atau mengganggu sensitiviti pelajar Muslim tersebut kerana dia menunjukkan karakter atau gambar yang seolah-olah menghina Nabi Muhammad. Kejadian ini membangkitkan isu keganasan dan Islamofobia, dan beberapa minggu selepas tersebut pada 29 Oktober 2020, kejadian penikaman di Cotonis di hadapan bangunan Roman Katolik telah mengorbankan 3 orang dan menjerakan beberapa orang lagi yang merupakan pelakunya merupakan seorang warga Tunisia yang baru saja tiba di Perancis. Isu ini menjadi hangat apabila Datuk Bandar kota itu sendiri, Datuk Bandar Cotonis, menyatakan ini bahawa ini merupakan serangan pengganas dan bermotifkan radikalisme Islam. Isu-isu ini mendapat perhatian Presiden Perancis dan beliau menyatakan dan mengeluarkan kenyataan yang meningkatkan lagi isu Islamofobia di negara Perancis. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Juliana binti Muhammad Amin dan nombor metik saya adalah 23 DPT 18 F 2015. Saya akan sambungkan pembentakan ini dan di mana bahagian saya adalah bahagian akhir, iaitu kesimpulan. Apa yang saya nak rumuskan dan simpulkan keseluruhan pembentakan ini adalah Islamofobia itu bukanlah perkara asing. Islamofobia itu bukanlah perkara yang fenomena yang baru berlaku di zaman kita sekarang ni, kerana Islamofobia itu telah lama berlaku di awal perkembangan Islam, di mana agama Islam itu dipandang aneh dan dipandang asing oleh penduduk Mekah. Fakta ini disokong oleh sepotong hadis Nabi Muhammad SAW
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud Islam itu datangnya dengan sesuatu perkara yang asing dan kembali menjadi sesuatu yang asing seperti awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Sahih Muslim, hadis 145 bab iman. Hadis ini secara jelas membuktikan bahawa Islam juga akan digambarkan dengan pelbagai perkara yang negatif seperti mana ia terjadi ketika awal dakwah Rasulullah SAW. Persepsi melihat Islam sebagai ajaran yang asing dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia, dengan budaya, nilai-nilai murni adalah perkara yang dijangkakan oleh Nabi Muhammad SAW. Islamfobia itu terjadi disebabkan oleh prejudis dan polemik anti-Islam yang berbeza dari segi ideologi di antara Islam dan juga Barat. Kita sebagai seorang umat Islam perlulah melakukan sesuatu perkara dan tindakan dan sentiasa peka isu-isu sensitif agama dari segi media sosial, dari segi persepsi, pendidikan, hiburan dan sebagainya bagi mengurangkan impak Islamfobia dan yang semakin berluasa. Maka dari situlah di sinilah berakhirnya pembentangan saya. Terima kasih kerana memberi perhatian.